أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نفتتح جلستنا في هذه الليلة الشريفة المباركة بقراءة سبع المثاني الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله ثم الحمد لله أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ورسولنا المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Sekalian jemaah muslimin dan muslimat, tetamu Allah dan kekasih Allah yang dimuliakan sekalian, marilah bersama-sama merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi ruang dan peluang kepada kita berada di muka bumi Allah. Masih lagi bernafas, masih lagi diberikan kesihatan dan kelapangan waktu. Dan nikmat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, yang kita capai pada hari ini, iaitu nikmat Islam dan iman. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan ini memberikan suatu rasa kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertambah lagi keinginan untuk kita berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambung pengajian kita di muka surat yang ke-143. Bab yang ketujuh menceritakan berkenaan dengan Hizbullah dan Hizbus Syaitan. Pada pertemuan yang lalu kita telah membincangkan tentang dua perkara ini. Hizbullah, pendukung kepada agama Islam, pendukung kalimah tauhid, mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan agama Allah, meletakkan syiar yang telah dibawa oleh bimbingan Rasulullah SAW sebagai suatu keutamaan yang perlu dilaksanakan oleh setiap individu Muslim terutamanya, yang mana mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk memastikan perintah Allah Subhanahu wa taala sampai kepada sekalian manusia bagi mentauhidkan Allah, nak mensucikan Allah, nak mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Manakala kelompok yang kedua pula disebut sebagai kelompok Hizbus Syaitan, mereka yang menjadi pendukung kepada kebatilan, mereka yang bersetuju dengan kekafiran, mereka yang bersetuju dengan perkara kemungkaran dan kemaksiatan. Mereka merupakan perosak-perosak kepada agama Allah Subhanahu wa taala yang merancang berbagai-bagai agenda untuk menghalang kebangkitan dan kemarahan Islam di kalangan masyarakat hidup manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua perkara ini berlaku pertembungan antara menegakkan syiar Islam ataupun nak meneruskan kelangsungan kejahilan manusia, melakukan kemaksiatan, melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah bincangkan pada pertemuan yang lepas, maka pada malam ini kita sama-sama nak bincang apa yang disebut sebagai firman Allah Subhanahu wa taala yang dipetik dari surah Al-Maidah ayat yang ke-51 sehingga ayat yang ke-53 insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Sadaqallahul azim. Jadi 3 ayat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dipetik daripada surah Al-Maidah. Tuan-tuan balik rujuk semula. Dalam ayat surah Al-Maidah itu ayat 51, 52 dan 53. Di mana maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, seruan kepada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ada dalam hati kita ni rukun iman yang 6, ada rukun Islam yang 5. Maka seruan ini disebut wahai orang-orang yang beriman, seruan kepada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang beriman kepada Rasul, malaikat, kitab, qada qadar dan hari pembalasan. Maka seruan ini Allah Subhanahu wa taala letakkan sebagai suatu peringatan kepada umat manusia. Apa yang Allah peringatkan? Janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai teman rapat bagi kamu, kerana setengah mereka menjadi teman rapat kepada setengahnya yang lain. Dan sesiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman rapatnya, maka sesungguhnya dia adalah dari golongan mereka itu. Sesungguhnya Allah SWT tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang berlaku zalim. Dalam pada itu engkau lihat orang-orang munafik yang ada penyakit dalam hatinya segera berusaha mendampingkan diri kepada mereka, yakni kepada Yahudi dan Nasrani, sambil berkata, kami takut bahawa kami akan ditimpa bencana yang memaksa kami meminta pertolongan daripada Yahudi dan Nasrani. Jadi setakat dulu 3 ayat, ya. Dia ada 3 ayat lagi. Kita baca pada malam ni 3 ayat. Baik. Seruan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Bila mana Allah Subhanahu wa taala sebut janganlah, ya, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan kamu ambil orang-orang Yahudi, jangan kamu ambil orang-orang Nasrani sebagai teman rapat, sebagai tempat kamu bergantung, sebagai tempat kamu meminta pertolongan. Kerana sesungguhnya 2 golongan ini, dia tidak selamanya, ataupun kita kata mereka ini selama-lamanya akan memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan memusuhi orang-orang Islam. Jadi tidak wajar bagi seorang Muslim nak minta tolong dengan orang yang tidak suka kepada Islam, yang suka kepada perpecahan, yang suka kepada pertelingkahan. Jadi Allah peringatkan kepada manusia, jangan kamu berkawan dengan golongan ini. Kalau sekiranya kamu berkawan dengan 2 golongan ini, maka kamu ini sebahagian daripada orang yang disebut sebagai golongan yang Yahudi dan Nasrani. Kamu terlibat sama. Kenapa? Di antara agenda yang ada pada Yahudi dan Nasrani ini ialah mereka ini nak menyebarkan pengaruh agama mereka dan nak melenyapkan agama Islam di atas muka bumi. Nah, walan tarda ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Selama-lamanya orang-orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan redha kepada kamu, wahai orang-orang Islam. Tidak akan setuju dengan kamu, orang-orang yang mendukung kalimah Allah. Tidak akan suka kepada orang yang nak memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala
hatta tattabi'a millatahum, sehingga mana kamu sekalian ini jadi pengikut-pengikut mereka. Kita tidak mahu menjadi orang yang mengikut Islam, tapi kita ikut pula ajaran orang-orang yang tidak mahu kepada Islam. Maknanya kita sokong orang-orang yang tak nak kepada Islam. Maka peringatan daripada Allah SWT satu peringatan yang berat kepada orang Islam ni. Nah, bukan suatu perkara yang main-main. Aku peringatkan saja-saja je. Tak. Tapi Allah SWT buat peringatan ini suruh kita buka mata, suruh kita sedar. Kenapa agenda-agenda yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani ini, ya, banyak, ya, saya kesenaraikan dan nak disebutkan pada malam ini, yang menyebabkan kita ini tak boleh ikut jejak langkah mereka. Dan hatta tattabi'a millatahum, sehingga mana kamu ini rasa setuju nak ikut jejak langkah mereka. Sedangkan mereka ni sekali-kali pun tak pernah redha dengan kita. Dah buat baik dengan manusia Muslim, bukan buat baik sangat, tapi ada kepentingan yang tertentu yang nak ambil daripada orang Islam. Jadi kenapa orang Islam tak boleh ikut cara mereka? Yang pertama, golongan Yahudi dan Nasrani bakal membentuk satu gelombang, yang mana gelombang ini menolak syiar Islam dan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Dia tolak syariat Islam. Maknanya tak perlulah ada Islam di atas muka bumi ini, dengan menganggap bahawa mereka lah pendokong-pendokong kepada agama yang mulia pada Tuhan mereka. Mereka lah yang mulia berbanding dengan hak lain. Hak lain hina belaka. Hak lain ni semuanya duduk kelas bawahan. Hak jadi pemerintah, biar kami jadi pemerintah. Maka suatu perkara yang cukup berbahaya, iaitulah boleh memesongkan akidah umat Islam daripada kecintaan terhadap agamanya, jadi orang-orang yang ikut kepada akidah yang dibawa oleh golongan Yahudi dan Nasrani, ya. Jadi menolak syariat Islam. Ini golongan pertama, ya. Sehabis-habis mungkin melakukan perancangan-perancangan untuk memastikan terkuburnya Islam. Nah, ya. Sifat mereka ni tak pernah padam dalam hati. Macam mana kita nak memastikan bahawa Islam ini tidak bergerak, nah, tidak dilaksanakan dalam kehidupan. Kita musnahkan akhlak muda-mudinya. Kita berikan kehidupan kepada mereka ini dengan kehidupan yang jauh daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dekatkan mereka dengan maksiat, kita dekatkan mereka dengan kemungkaran. Maka inilah disebut sebagai bahaya yang kritikal, yang Allah kata jangan sampai kamu ikut mereka. Mereka nak hidup bebas dengan agama mereka. Mereka nak buat tanpa ada perhitungan berkenaan dengan dosa dan pahala. Berbeza dengan ajaran Islam. Ajaran Islam ni nak bawa kita ni supaya kenal Allah, supaya kenal Rasulullah, supaya kenal apa yang menjadi matlamat dalam perjuangan Islam, nak memperolehi kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan nak menjauhkan diri daripada menjadi suatu asbab kita ini dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini termasuk dalam bab akidah. Ya, yang pertama, golongan yang disebut Yahudi dan Nasrani ini nak rosakkan akidah umat Islam. Hak tu yang dikatakan paling-paling bahaya. Dan ya, kalau kita dah berikut dengan akidah yang dibawa oleh Yahudi dan Nasrani, maka dengan mudahlah, ya, apa yang menjadi agenda kepada musuh-musuh Islam ini untuk melenyapkan Islam. Batu seruan ini, tuan-tuan muslimin dan muslimat, dan seruan kepada seluruh umat Islam, istiqamahlah kita dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Berkorbanlah kita, berjuanglah kita untuk memastikan tertegaknya daulah Islamiyah. Bila Islam dan daulah Islamiyah ini tertegak, tuan-tuan muslimin dan muslimat, maka segala peraturan dan hak milik Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah perintahkan kepada umat manusia ini dapat kita laksanakan. Perkara-perkara yang dikatakan kebajikan-kebajikan dijadikan sebagai suatu galakan
kepada umat manusia untuk sama-sama kita dapat nikmat dan kemanisan iman itu. Dan perkara yang dikatakan kerosakan, kemaksiatan dan kemungkaran dapat kita jadikan sempadan supaya kita tidak terjerumus dalam lembah kebinasaan ini. Jadi Allah SWT dah bagi mudah kepada manusia. Kamu ada dua pilihan sahaja. Kamu nak ikut jalan Islam sebagai Hizbullah, ataupun kamu nak ikut jalan kekafiran, iaitu Hizbus Syaitan. Jelas tu, Allah berlawan dengan syaitan. Maknanya dua kelompok manusia yang bertempur di antara Islam dengan kafir, di antara amanah dengan khianat, di antara kejujuran dengan penipuan, kebohongan, di antara orang yang menjalankan gerak kerja Islam. Apa gerak kerja Islam, tuan? Kita sampaikan Islam kepada masyarakat. Kita nak pastikan ahli Korea kita ni semua dapat nikmat daripada Islam. Bukan kita saja yang nak rasa nikmatnya, biarlah aku saja yang dapat, orang lain tak perlu. Kita pun khusyuk dengan ibadah kita. Kita tinggalkan orang yang buat maksiat, kita tinggalkan orang yang lalai di luar sana. Tak apalah, dengan alasan hak iman ini aku seorang yang dapat. Bukan begitu sifat kita. Rasulullah SAW diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rasul, diangkat sebagai pemimpin masyarakat Muslim dan masyarakat dunia ketika itu untuk mengajak manusia kepada kebaikan, untuk mengajak manusia supaya meninggalkan segala bentuk perkara-perkara kemaksiatan yang boleh menyebabkan maruah manusia itu sendiri jadi runtuh, jadi tidak dapat kemuliaan, bahkan dapat kehinaan di sisi Allah Taala. Jadi inilah di antara tanggungjawab Islam. Islam nak bawa kemuliaan kepada kita dengan cara apa? Dengan cara kita melaksanakan tuntutan-tuntutan yang ada dalam agama Allah. Bukan kita nak memisahkan diri kita dengan agama Islam. Bukan kita nak mengasingkan diri. Tak payahlah kita nak tahu sangat tentang Islam. Tak perlulah kita nak cerita sangat tentang Islam dan sebagainya. Maka tuan-tuan, bila kita jauh daripada panduan Islam, kita tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka perkara yang kita bimbang, masyarakat kita mudah terikut dengan perkara-perkara yang mungkar. Tuan-tuan boleh buat gambaran lah. Kalau majlis-majlis pengajian ilmu kurang, orang nak bagi. Tapi kalau malam ini di tempat yang sama di hadapan kita ni ada konsert didatangkan dengan artis-artis yang dikatakan menjadi pujaan pada hari ini, rasa-rasa masjid ni kosong, tinggal, tak ada orang. Dah mana ramai-ramai pergi konsert. Pasal apa? Sebab kita sudah terikut-ikut dengan cara yang dibawa oleh orang-orang yang suka kepada kemungkaran. Hubungan di antara lelaki dengan lelaki, baru ni kahwin perempuan dengan perempuan. Suatu perbuatan yang dikatakan nak menghidupkan kembali amalan-amalan kaum Nabi Lut yang mana melakukan perkara songsang. Maka bila mana perkara ini diambil suatu tindakan pencegahan, bantahan supaya dihentikan, supaya jangan buat masuk perkara-perkara mungkar dalam tanah air kita ini, si bilangan daripada umat Islam yang marah kepada orang yang nak menyekat ataupun nak menghalang perkara ini daripada berlaku. Kita orang Islam, tapi kita tidak sama-sama dengan orang Islam yang nak mencegah kemungkaran. Bahkan jadi terbalik pula. Sama-sama mendukung dan menyokong perbuatan maksiat. Ini kehidupan kami. Ini zaman kami. Maka dengan zaman kami inilah kami nak buat apa yang kami suka. Buat apa yang disukai oleh manusia, tetapi kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya, itu bahaya. Bila mana Islam ini ya, dia tidak menjadi suatu keutamaan dalam diri manusia, maka mereka akan mudah mengikut perkara-perkara yang tak benar, perkara yang salah. Nah, jadi disebut sebagai pengikut yang mengikut tanpa usul periksa. Bahasa mudah kita ni mengikut secara membabi buta, mengkhinzir buta kan. Tidak ada suatu kesahihan. Hak benda tak betul jadi ikutan. Benda yang sahih dijauhkan, diasingkan daripada diri. Itu yang pertama. Dah. Baik, yang kedua, sebab apa kita tak boleh ikut orang-orang Yahudi dan Nasrani? Ya, yang keduanya ialah mereka membuang kesedaran tentang Allah Subhanahu Wa Taala dari kehidupan manusia. Dia buang kesedaran kita terhadap Allah SWT. Allah ini tak ada. Maknanya Allah ini tak berkuasa. Allah tak tahu apa-apa pun yang berlaku di kalangan manusia. Jadi kebesaran-kebesaran Allah SWT itu dinafikan. Nah, ya, jadi hak milik dunia ni aku yang punya. Nak buat hukum hakam, ikut hukum hakam manusia, berpandukan kepada akal fikiran semata-mata. Tak ada dah nak ambil hidayah dan panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan baginda Rasulullah SAW sendiri menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Al-Quran Al-Karim, yang menjadi mukjizat kepada Rasulullah. Nak bawa suatu bentuk pemahaman kepada masyarakat manusia, biar kenal betul-betul apa yang dimaksudkan dengan Islam itu. Bukan sekadar ucapan lafaz Islam, bukan sekadar melafazkan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu betul dah. Cuma apa yang disebutnya tuntutan yang ada dalam kalimah tauhid itu menuntut kita untuk kita membetulkan akidah kita, tazkiyatullah 'anil nuqsan. Tazkiyatullah 'anil nuqsan, maknanya kita sucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sebarang kecacatan dan keaiban. Maknanya Allah tak ada cacat, Allah tak ada aib. Yang ni yang Rasulullah bawa kepada umat manusia. Kalau manusia nak menyembah kepada apa yang menjadi amalan nenek moyang mereka, sembah berhala, sembah api, sembah air dan sebagainya, kemana perginya makhluk-makhluk ini? Kalau kamu sembah patung berhala, kamu lontarkan batu ke arah berhala tersebut, apakah berhala tersebut boleh membalas balik? Macam kita duduk dalam masjid ni, tiang tu banyak, kita ambil batu-batu, kita lontar kepada tiang, suruh tiang balas balik kita. Boleh tak? Kalau boleh balas, dah cukup tanah kita balas ni, apa? Balas balik kan tiang. Tak beri manfaat, tak beri mudarat. Kalau kamu sembah api pun akan hilang kepanasannya, dan api pun akan hilang zatnya. Macam mana? Dengan adanya air. Air mari, simbah air kat api hilang. Dah mana Tuhan? Tak ada. Ambil Tuhan baru pula. Dah mana Tuhan baru? Air boleh berkuasa tak? Tak boleh kuasa juga. Pasal apa? Air akan kering. Sungai kering, laut kering, mana-mana yang ada tempat air kering. Pasal apa? Sebab adanya kekuasaan daripada yang Maha Kuasa. Siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau manusia masih lagi nak mengekalkan akidah dia percaya kepada perkara-perkara yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka perkara itu yang disebut sebagai akidah yang salah. Zaman mutaakhir ini pula timbul macam-macam jenis serangan berbentuk pemikiran. Satu. Yang kedua, ajaran-ajaran yang menyeleweng, songsang daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Terbaru ajaran Syiah. Ajaran Syiah. Tuan-tuan tahu tak ni? Nabi Muhammad tu ialah Allah, dan Allah itu ialah Muhammad.
Akidah yang menyatakan ada kesamaan di antara sifat Allah dengan sifat makhluk, iaitu Rasulullah SAW. Nah, maknanya dia menyamakan Allah dengan Muhammad, dan Muhammad itu Allah SWT. Sifat dia sama. Hak yang kata Allah tu nama sahaja. Dan nama itu diletakkan khusus kepada Muhammad. Muhammad boleh pakai. Dah jadi selalu dah masyarakat kita. Dah buana ni. Dah Allah itu Muhammad dan Muhammad itu Allah. Kalau kita tak ada iman, kita pun kata betul, dan kita akan setuju dengan golongan ini. Pasal apa? Sebab tak ada ilmu. Tapi bila mana kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dapat kita faham, dapat kita buat penilaian. Takkanlah Allah yang bersifat sebagai Khalik, sebagai pencipta itu sama dengan sifat orang yang dicipta. Kita sendirilah, kalau kita sebagai manusia, kita sebagai orang yang tukang kayu ke, tukang buat rumah ke, apa sahaja yang kita laksanakan itu, kita sebagai penciptanya. Tiba-tiba barang yang kita cipta tu, dia boleh komen kita balik. Aku sebagai pembuat kayu ni, aku ukir kayu gini, jadilah satu ukiran. Tiba-tiba kayu tu cakap, sepatutnya buat kena gini. Nah, sepatutnya kena buat gini. Dia boleh komen kita. Dah tak pelik ke? Ke mana? Nah, kita sebagai orang yang bergerak, tapi benda yang tak kuat tu tukar gambar pula begitu. Cuma bayangkan. Dah, tak jadi gitu. Dah, jadi wasap. Jadi bila mana yang kedua ni, maknanya mereka membuang kesedaran kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia nak suruh kita tolak agama Allah dan kita tolak Allah Subhanahu Wa Taala. Mu jangan bergantung sangatlah dengan Allah. Ya, jangan kita mohon sangat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah nak mohon dengan siapa? Mohon dengan manusia lah. Sebab manusia yang menguasai alam ini. Itu bahaya. Nampak? Dua dah perkara bahaya yang menyebabkan kita tak boleh terima golongan yang dikatakan Yahudi dan Nasrani. Hak tu umum. Hak jelasnya mereka yang menjadi pendukung-pendukung kepada kebatilan yang tak mahu kepada Islam. Nah, dia jadi orang-orang yang disebut sebagai jelmaan Islam pada waktu yang tertentu sahaja. Hak lain semua ikut cara orang yang tak beriman, ikut cara orang kafir. Bila mana dia jadi orang yang beriman? Bila ada sesuatu perkara, dah orang suruh baca Quran, bacalah Quran. Dah. Bila orang suruh solat, solatlah dia. Bila orang suruh puasa, puasalah dia. Raya paling konon sekali. Time tu sahaja. Tapi bila mana disebutkan bagaimana tentang iktisadiyah, ekonomi, nak ikut tak cara Islam, tak mahu. Kalau ikut cara Islam, susah kita nak dapat habuan. Sebab apa? Dalam ilmu Islam berkenaan dengan ekonomi, ada batasan yang disebut jangan manusia melakukan perbuatan riba. Ya, riba tak boleh. Kemudian rasuah pun tak boleh. Penipuan dalam timbangan, timbang sesuatu barang, kita buat setengah kilo, tapi kita letak harga macam 1 kilo. Sekilo gula harga 4 setengah lah, contoh sekilo gula. Kita buang dia punya isi padu dia tu jadi setengah. Kita letak harga dia tetap 4 setengah. Boleh tak? Padahal patut kena 4 setengah tu bagi 2 lah. Sebab kita buat separuh-separuh. Dah, dia tetap juga dikira dengan harga 1 kilo. Maknanya penipuan dalam timbangan itu pun merupakan salah satu disiplin dalam ekonomi Islam. Dan kalau kita nak laksana ekonomi Islam, bila kita nak kaya je, kira duk kaya je lah. Tamak harta benda, tamak hal apa kepada kekayaan yang sampai manusia pada hari ini sampai tak ada kewarasan dalam pertimbangan dia. Yang penting apa yang nak diperolehi, bagaimana aku nak dapatkan kekuasaan, bagaimana aku nak dapat orang kata membolot perkara-perkara habuan dunia ni, sampai boleh tolak Islam, sampai boleh tolak Allah SWT, sampai boleh menyebabkan dia ni caci hina Rasulullah. Hak ni berlaku sekarang ni. Zaman fitnah akhir zaman ni berlaku.
Kalau orang kafir tu kita tak heran lah, memang sifat dia gitu dah. Tapi ada juga orang yang kafir ataupun orang bukan Islam ni, dia setuju dengan agama Islam. Dan mudah-mudahan Allah SWT beri hidayah kepada mereka. Dah, kita tak kata semua orang bukan Islam tolak bagi Islam tak. Ada yang terima Islam. Tetapi yang amat kita rasa sedih pada hari ini, golongan yang mengaku dia Islam tu sendiri, dia orang lawan. Dia pula jadi pembangkang kepada agama Islam. Kenapa cerita? Layak ataupun tidak kita ni disebut sebagai Muslim kalau kita ni menolak Islam? Kita semayang Ustaz, kita puasa Ustaz. Betul. Bila naik berkenaan dengan pendidikan, apakah pendidikan kita nak laksanakan ikut cara Islam ataupun cara yang bukan Islam? Sudah tentu bagi orang Muslim nak cara yang disebut sebagai tarbiyah Islam, nak ikut cara Islam. Takkan kita nak ikut cara lain? Tak, saya nak ambil cara lain daripada Islam. Dah. Bukan tak boleh kita cari kebaikan-kebaikan ada. Dah. Kita tak tolak semua. Tapi perkara yang dikatakan sampai membawa penafian terhadap agama Islam, itu yang kita tak boleh terima. Yang mana boleh masuk sebagai suatu bentuk pendidikan yang baik, dah, jaga kebersihan dan sebagainya, dah, itu kita terima. Tapi kalau kita disuruh menafikan Allah, menafikan Islam, menafikan Rasulullah SAW, letak Al-Quran itu tidak ada nilai, nangis kita. Sebab yang sebut tu adalah golongan yang mengaku dia Islam, mengaku Muslim. Allah. Tengok tuan-tuan, bila Allah SWT datangkan ujian ini kepada manusia, Allah nak buat suatu penapisan, ya, di kalangan manusia ini, siapa yang benar beriman dengan Allah SWT, siapa yang berdusta dengan Allah SWT. Nah, kita nak mengajak kepada masyarakat kepada Islam supaya dapat harmoni, dapat kita selari dengan apa yang dibimbing oleh baginda Rasulullah SAW. Ada pula golongan yang nak mengajak kita kepada kemungkaran, kemunafikan. Tak apalah jual agama, tak apalah jual iman, tak apalah jual Islam. Kenapa? Kerana kamu nak duduk dapat pengaruh manusia. Wawasan Islam ni tuan-tuan bukan untuk dunia sahaja, tapi wawasan Islam ni jauh sampai ke akhirat, sampai kita berjaya masuk syurga Allah SWT. Nak masuk syurga Allah, kita atas muka bumi ni kena ikut jalan Allah, kena ikut jalan Rasulullah, kena ikut jalan Islam. Kalau kita semata-mata kita berkehendak nak duduk dalam syurga Allah SWT, tapi apa yang Allah perintah, apa yang Rasulullah suruh kita buat, apa yang Islam suruh kita buat, kita tak ambil peduli. Kita tolak, kita nafikan. Bukan nak absorb, tapi kita blok. Kalau absorb tu tahan juga diserap masuk dalam hati. Ni dia blok terus. Apa kata cerita pasal Islam? Dia benci pasal Islam. Nah, penutupan premis-premis perjudian, penutupan premis-premis pusat urut dan sebagainya yang ada di dalamnya, perzinaan dan sebagainya. Tak kira lah ada lesen, kita ada lesen, benda tu diharamkan oleh Allah. Ada pula judi halal, judi haram. Kau tak boleh terima ke? Nah, dalam Al-Quran disebut innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Jelas ayat Quran itu semua. Sesungguhnya arak, judi, tenung nasib merupakan amalan-amalan syaitan. Maka disebut oleh Allah SWT, fajtanibu. Kita kena jauhi, kita kena hindari. Sebab apa? Sebab kita orang Islam. Takkan kita nak ikut orang kafir? Orang kafir sendiri tak kata kami suka kepada budaya judi. Tak ada pun. Nah, yang jadi itu sebab ada golongan yang ingkar kepada agama. Dia tak boleh nak ikut ajaran agama. Jadi dengan hak yang dikatakan dia nak kepada kebebasan, maka dia keluar daripada landasan agama, dia buat cara dia sendiri.
Akhirnya perkara yang dibuat secara sendiri itu rupa-rupanya bersalahan dengan tuntutan Allah dan Rasul. Nah, hak yang dikatakan perkara-perkara maksiat ni nak ditutup oleh agama Islam. Sebab apa? Sebab perkara itu menyebabkan mudarat kepada umat Islam. Mudarat dia apa? Jatuh maruah orang Islam. Nah, zaman kenabian, zaman Rasul dulu, inni wa ashabi kan nujumu fis sama. Aku dan sahabat-sahabatku, kata Rasulullah, seperti mana an-nujumi, seperti bintang yang berkelipan di waktu malam, yang menerangi pada waktu gelap. Maknanya bersinar cahaya dia. Saat ataupun dikatakan tempoh ketika itu dikatakan tempoh gemilang untuk Islam. Sebab apa? Sebab orang-orang Islam menghayati Islam sungguh-sungguh. Dia tak main-main dengan agama dia. Dah. Berkaitan dengan siasah, perkara yang berkaitan dengan politik juga dijadikan sebagai satu disiplin dalam Islam. Biar kita faham tentang Islam ini. Islam juga meletakkan perkara yang berkaitan dengan kepimpinan, siasah politik, supaya apa? Supaya manusia dapat memahami bagaimana hala tuju yang dibawa oleh politik Islam, berbanding dengan politik yang hanya mementingkan kepada kuasa tetapi tidak melakukan sembarang perkara dan tindakan yang boleh memberi manfaat kepada manusia. Sekadar nak pengaruh, sekadar nak nama, sekadar nak dapatkan habuan-habuan daripada ringgit ataupun kewangan yang berjuta-juta. Politik Islam nak bawa kita ni kepada satu cara dan hala tuju. Kalau kita dalam masjid ni, kita lantik imam, kita ada bilal, kita ada makmum. Pasal apa? Sebab inilah di antara hierarki yang ada dalam Islam tu. Maknanya kena lantik seorang pemimpin di kalangan kamu. Dan Rasulullah sendiri menjadi ketua kepada pimpinan orang Islam. Maknanya nilai dan politik itu ada dalam Islam. Kita nak sanggah pandangan-pandangan manusia yang mengatakan bahawa Islam ini tak ada politik. Tak boleh kita nak cerita pasal politik dalam masjid dalam surau. Jadi kita nak tolak, kita nak tepis pandangan-pandangan tersebut, yang mana kalau kita ini ikut sunnah Rasulullah SAW juga menjadi pemimpin kepada umat Islam, itu juga merupakan politik ataupun siasat. Nampak tak? Jelas betul ya? Kemudian yang ketiganya, mereka mengagungkan hukum manusia melebihi daripada hukum Allah Subhanahu Wa Taala yang sepatutnya menjadi keutamaan dalam kehidupan. Ini yang ketiga. Maknanya dia paksa kita supaya terima perkara-perkara yang dibuat daripada hukum agama manusia. Kamu tak payah terimalah hukum agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu tak perlulah nak melaksanakan peraturan-peraturan Islam. Kamu tak perlulah nak melaksanakan undang-undang Islam. Mari ikut kami dengan cara yang dikatakan kebebasan hak peribadi. Kalau kamu nak buat maksiat, tak ada orang boleh tegur. Kalau kamu nak mencuri, ikut pandangmu lah nak curi. Kalau mu nak rosak, ikut pandangmu lah. Pasal apa? Kamu yang memilih jalan tu. Dia meletakkan kebebasan. Dunia global hari ini, ya. Atas nama dunia global, manusia tak boleh ditegur. Ini sifat. Manusia tak boleh ditegur. Kalau perkara itu datang daripada agama, lagilah mereka tolak. Kalau datang daripada urusan keduniaan, lawan tak boleh. Bapa kena begini, bapa kena begini. Kalau datang daripada Islam, Islam kata tak boleh melakukan perbuatan maksiat, pencampuran lelaki perempuan dan sebagainya yang tidak ada batasan, dan bukan ada hubungan pertalian pun di antara kamu. Ini jaga-jaga. Satu peringatan untuk orang-orang yang baru nak nak meningkat dewasa, nak daripada remaja nak naik ke belia yang belum berkahwin.
Nah, dalam pengajian bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Azhar disebut, kalau seorang itu lelaki dan perempuan yang tidak ada pertalian darah, nah, berpegang tangan sahaja pun seperti mana air kopi yang duduk dalam cawan tunggu siap untuk diletakkan air panas sahaja. Begitu. Dan orang ajnabi lelaki yang tidak ada pertalian dengan seorang perempuan ajnabiyah, kulit dia ni akan terbakar di akhirat. Bukan sekadar, tapi kalau Allah nak bagi sekarang pun Allah SWT boleh buat. Jaga-jaga. Hak tu yang pertama. Diletakkan hubungan seks bebas. Buatlah ke mana mu nak lelaki dengan perempuan ke, mu nak lelaki dengan lelaki ke, perempuan dengan perempuan, bebas. Pasal apa? Dia tolak untuk Allah SWT tadi, mengagungkan hukum manusia. Dalam Islam ini, penerimaan sesuatu hukum bukan pada majoriti, tapi apa yang menjadi kehendak Allah dan Rasul. Kalau Allah kata Islam mengharamkan judi, Islam mengharamkan arak, dan hukum manusia mari ni pakat. Profesor ada, alim ada, dah macam-macam profesional pun ada. Dia kata kalau ikut hukum Tuhan, memang dia kata tak boleh. Tapi di sini kita bincang ni dengan apa benda yang dah kita bincang, maka kita bersetuju pada hari ini kita nak teruskan judi dan minum arak. Kita nak teruskan. Berlaku tak pertembungan di antara hukum Allah dengan hukum manusia? Berlaku pertembungan. Jadi dalam keadaan kita sebagai orang Muslim, mana yang kita nak ambil sebagai keutamaan kita? Nak ikut apa yang dikatakan oleh Allah sebagai benda tu haram, ataupun nak ikut kepada kehendak manusia? Ni majoriti manusia nak. Masyarakat manusia nak kepada arak, manusia nak kepada judi, maka kena ikut majoriti masyarakat. Boleh tak? Tak boleh. Walau macam mana majoriti sekalipun terhadap perkara yang disebut perkara itu haram, maka kita kena ikut jalan Allah SWT. Haram tetap. Nipu tak boleh, bohong tak boleh, khianat, melakukan pendustaan terhadap agama dan sebagainya, sanggup jual agama, ya Allah Akbar. Kita tengok kepada orang yang Muslim mengikut agama yang tidak Muslim. Gambar makcik, ada satu gambar makcik dia sembah patung mak tinggi. Nah, ingat ke dia Muslim? Dia ambil gambar sampai yang mula-mula. Dah, maknanya orang yang lengkap berduduk dan sebagainya. Bila dia ajak ke situ, rupa-rupanya dia sembah berhala. Dah. Muslim juga bawa satu piring, atas tu ada lilin, buat sama naik gitu. Itu antara perkara-perkara yang menjadi ritual agama. Buat juga. Kenapa tak halal? Sebab nak menjaga dan meraihkan. Alasan dia, nampak? Kenapa awak tak tegah diri awak? Dia jangan buat ni. Saya nak meraihkan. Raih tak raih? Dalam Islam kata tak boleh, takkan kita kata boleh? Ke boleh? Ikut cara kafir. Gilah awak jumpa kat yang kau merah tu, lagi sembah. Boleh tak? Tak boleh. Majoriti masyarakat nak gitu. Tak boleh. Sebab kita berpegang teguh kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW melalui wahyu. Bila Allah dah perintahkan kepada manusia, perkara yang halal jelas, perkara yang haram pun jelas, kita kena turut dan ikut. Barulah sampai ke akhirat esok, kita dimudahkan urusan untuk syurga Allah SWT. Nampak tak? Ya? Baik. Dan yang keempat, sebagai perakhiran malam ni, golongan ini menyediakan golongan yang hidup di atas muka bumi ini dengan kehidupan tanpa agama. Dia nak suruh kita ni bebas daripada agama, nak suruh kita pisah daripada agama. Golongan-golongan mengaku dia nak laksanakan Islam, tapi pada mulut sahaja, berbanding dengan orang yang sungguh-sungguh nak laksanakan Islam. Dia ada beza. Perjuangan Islam dengan hak sepuk sahaja Islam. Kami pun berjuang Islam juga. Tapi bila mana kita nak minta bukti yang kamu ni nak berjuang Islam,
kita nak suruh sama-sama kita sokong undang-undang syariah Islam. Kami bertonton, kami menarik diri kami berlepas diri daripada perkara itu. Tak Islam macam mana? Sepatutnya sama-sama kita buat, kita menyokong dan kita mendukung undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada lagi. Sama-sama kita nak wujudkan satu kepimpinan Islam dalam kehidupan kita. Ada orang tak nak kepimpinan Islam. Sebab apa? Sebab kalau ada kepimpinan Islam, joget-joget padian tak ada dah. Nyanyi-nyanyian tak ada dah. Anugerah juara lagu-lagu tak ada dah. APJL kan? Anugerah juara AJL. Anugerah juara tak ada dah. Pasal apa? Kita nak ganti perkara maksiat ini dengan perkara-perkara kebajikan. Nak kita dengar alunan-alunan Al-Quran, kita nak dengar zikir-zikir yang bersama Allah SWT. Itulah yang akan mendatangkan balik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mendatangkan semula kasih sayang Allah kepada manusia. Kita duk gaduh pada hari ini, cuaca panas sangat, cuaca panas sangat. Itu merupakan satu ujian daripada Allah SWT, suatu peringatan daripada Allah. Kalau kamu berterus-terusan buat maksiat kepada Allah SWT, Allah boleh bagi lagi lebih megah kepada itu. Dengan peringatan-peringatan yang Allah SWT beri, sama ada kamu tengok ataupun kamu dengar, ada juga yang masih dengan kejahilan dia, tak nak terima. Nak duduk juga dalam keadaan gelap tu. Orang nak tarik dia daripada kegelapan, nak suruh keluar daripada gelap masuk cahaya, tak mau. Nak duduk juga dalam keadaan gelap. Apa? Dah lama dah kita duduk dalam gelap, biar duduk dalam gelap. Keluar kok daripada kegelapan masuk kepada cahaya. Cahaya apa? Cahaya Islam tu. Yang duduk dalam kekafiran yang lama ni boleh apa? Balik nanti bertemu dengan Allah SWT, Allah kata mana je? Pahala kau tengok. Tak ada ya Allah. Kita pun kata, orang ni yang dulu suruh aku, orang ni yang dulu. Sampai ada manusia kata, tu syaitan yang suruh aku buat. Dan ketika itu saya kata, inni bari'um minkum. Nampak? Aku berlepas diri daripada kamu, kata syaitan. Yang mau ikut aku suruh-suruh. Kan? Syaitan tu berlepas diri daripada kita, dan dia sendiri yang akan dihumpankan oleh Allah SWT ke dalam neraka. Pun kata aku tak sanggup nak menghadapi apa yang dikatakan suatu keadaan marahnya Allah SWT. Tapi manusia pada hari ini disebabkan dia tak takut dengan hukuman Allah, tak takut dengan ancaman Allah, dia rasa benda ni tidak ada apa-apa kesalahan boleh buat. Nipu pun tak apa, rasuah pun tak apa, beres, tak ada masalah. Pasal tak ada lagi azab yang kena tebus direct cash pada dia. Kalau kena cash, beri rasuah pada hari ni, kena bahari putih kali. Orang tengok pada, kena, pada ni minta maaf, tak buat, betul tak? Begitu. Jadi inilah di antara 4 perkara yang dikatakan mengapa setiap individu Muslim mesti menjauhi pegangan-pegangan ataupun fahaman-fahaman yang bukan Islam dalam kehidupannya. Dan kita sebagai orang Muslim, kita kena berpegang teguh kepada akidah Islam. Kita kena berjemaah dengan jamaah orang-orang Islam. Dan kita ada dalam hati kita ini sama-sama untuk bantu perjuangan Islam, dan kita memartabatkan Islam dalam kehidupan. Itulah di antara tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar kita jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala untuk solat, puasa, zakat, haji saja, tak. Bab pemimpin, bab pemerintahan juga merupakan di antara tanggungjawab orang Islam. So jangan main-main. Jadi kalau kita masih lagi menyokong kepada kezaliman, masih lagi menyokong kepada perkara-perkara yang muka, dapat di kemenangan, nak buat lagi kemungkaran, dapat di kemenangan, nak teruskan kemaksiatan kepada Allah SWT, tolong-tolong ucap bahawa istighfar kepada Allah SWT sebelum Allah tarik nyawa kita. Na'udzubillah min dzalik. Ada sekali itu untuk malam ni. Mudah-mudahan sedikit perbincangan berkenaan dengan ayat surah Al-Ma'idah 51 menjadi suatu panduan kepada kita supaya kita pilih
rakan-rakan kita, teman seperjuangan kita daripada golongan yang nak kepada Islam dan bukan daripada golongan yang membencikan diri dan tidak mahu kepada agama Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi sekarang itu aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.